Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Batrisha binti Syaib dan saya dari kelas PPT 1 S2 kelas 3. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan laporan tentang PDK Taman Sri Gombak yang telah dilawati oleh saya dan kawan-kawan saya. Jadi kita pergi kepada pengenalan, iaitu pengenalan kepada pusat dalam komuniti. Menurut portal rasmi PDK, PDK adalah program yang diwujudkan oleh JKM dan JPOKU, iaitu Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ianya merupakan satu strategi dalam pembangunan komuniti setempat bagi pemulihan, latihan, pendidikan, penyamaan peluang dan integrasi sosial orang kurang upaya. PDK dilaksanakan melalui usaha bersepadu OKU, keluarga, komuniti dan perkhidmatan kesihatan, pendidikan, vokasional dan sosial yang bersesuaian. Program ini dikendalikan di seluruh negara dengan penlibatan aktif komuniti sama ada di pusat PDK atau di rumah. Jadi, mari kita lihat kepada objektif penubuhan PDK. Antara objektifnya adalah yang pertama, untuk meningkatkan dan memperkembangkan kualiti hidup OKU ini. Dan yang kedua adalah memberi perkhidmatan pemulihan serta intervensi awal OKU di peringkat komuniti tempatan. Dan yang ketiga adalah memberi peluang kepada OKU untuk membangunkan kebolehan diri dan kemahiran mengikut potensi yang ada dalam diri. Dan yang terakhir adalah PDK merupakan one-stop center, iaitu PDK menjadi tempat rujukan hala tuju JKM. Jadi ini adalah sedikit sebanyak tentang objektif penubuhan pusat dalam komuniti, iaitu PDK. Jadi pada 13 Mac yang lalu, saya dan kumpulan saya telah berkunjung ke PDK Taman Sri Gombak. Jadi mari saya ingin menerangkan tentang sejarah PDK Taman Sri Gombak ini. Jadi, PDK Taman Sri Gombak ini mula ditubuhkan pada tahun 2 Julai 2007 oleh Puan Hajah Zahra. Antara asal penubuhan pusat pemulihan dalam komuniti PDK ini adalah di Masjid Gombak, iaitu sebagai tempat sementara untuk beroperasi. Pada tahun yang sama juga, pusat pemulihan dalam komuniti Taman Sri Gombak ini telah berpindah dan secara rasminya beroperasi di rumah teres 2 tingkat. Jadi, PDK ini mendapat nama sempena kawasan geografinya yang terletak di Taman Sri Gombak. PDK ini adalah hasil daripada usaha ibu bapa yang mempunyai anak istimewa dan juga peruntukan kewangan awal adalah daripada sumbangan mereka sendiri. Pada permulaan PDK ini beroperasi, petugas hanya seramai 3 orang dan jumlah pelatih adalah seramai 7 orang sahaja. Jadi, pada kali ini, PDK Taman Sri Gombak telah mencecah seramai 43 orang pelatih dan juga 6 petugas serta seorang penyelia. Jadi, saya akan menyambung perbentangan, iaitu di dalam aspek pengurusan. Mari kita lihat kepada definisi pengurusan terlebih dahulu. George R. Terry mendefinisikan bahawa pengurusan sebagai satu proses sistematik yang merangkumi 4 perkara, iaitu perancangan, pengorganisasian, kawalan dan pendorongan. Jadi, perancangan ini membawa maksud pengurus perlu lebih proaktif. Misalnya, segala tindakan akan dirancang terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Yang kedua adalah pengorganisasian, iaitu pengurus perlu mengkoordinasikan sumber-sumber manusia dan bahan organisasi. Yang ketiga adalah pendorongan, iaitu pengurus memberi motivasi kepada orang bawahan mereka. Dan yang keempat adalah pengurus memastikan tidak ada yang tersasar daripada piawaian atau norma yang ditetapkan di dalam proses perancangan. Jadi, mari kita lihat aspek pengurusan di PDK Taman Sri Gombak ini.
Jadi, mari kita lihat kepada satu persatu aspek yang disebutkan oleh saya tadi. Kita mulakan daripada aspek yang pertama, iaitu syarat kemasukan ke PDK Taman Sri Gombak. Umum mengetahui, terdapat pelbagai PDK yang mempunyai syarat kemasukan khas di PDK mereka. Misalnya, terdapat PDK yang menawarkan kepada murid berkeperluan khas ini di dalam kategori sindrom Down sahaja. Namun, PDK Taman Sri Gombak ini tidak mempunyai sebarang syarat khas yang ditetapkan untuk kemasukan pelatih. Jadi, pelatih boleh menyertakan kad OKU semasa mendaftar. Jadi, kita pergi kepada aspek yang kedua, iaitu pembahagian kelas di PDK Taman Sri Gombak. Secara umumnya, pembahagian kelas ini adalah mengikut kategori, iaitu kategori kanak-kanak dan kategori dewasa. Jadi, setelah saya melakukan kajian di PDK Taman Sri Gombak, saya mendapati bahawa aktiviti yang dilakukan oleh kanak-kanak termasuklah aktiviti sensori dan aktiviti mewarna. Manakala aktiviti untuk dewasa pula, mereka melakukan senaman aerobik pada pagi sesi hari dan setelah jam 9 pagi, mereka akan mengikuti jadual yang telah ditetapkan. Misalnya, anda boleh lihat di slide ini, terdapat contoh jadual untuk dewasa. Dan pada hari Isnin, mereka akan belajar menggunting. Pada hari Selasa pula, mereka akan belajar berkebun di tapak berkebun yang berada di PDK Taman Sri Gombak. Dan pada hari Rabu pula, mereka akan memasak dan melipat baju. Pada hari Khamis pula, mereka akan bersukan. Jadi, kita pergi kepada aspek yang ketiga, iaitu terapi yang disediakan di PDK Taman Sri Gombak. Daripada hasil temubual saya bersama petugas-petugas di PDK Taman Sri Gombak, saya mendapati bahawa terdapat terapi seperti terapi cara kerja, iaitu Occupational Therapy, OT, dan juga terapi pertuturan, iaitu Speech Therapy, iaitu ST, yang dijalankan di PDK Taman Sri Gombak sebanyak 2 kali sebulan. Terapi-terapi ini baru dijalankan pada tahun lepas pertama kalinya setelah mereka memohon 4 tahun sebelumnya. Jadi, terdapat bilik terapi khas yang disediakan untuk pelatih di PDK Taman Sri Gombak ini. Jadi, anda boleh lihat gambar yang tertera di slide yang telah saya tunjukkan. Jadi, itu adalah bilik terapi yang berada di PDK Taman Sri Gombak. Dan had masa sebanyak 45 minit diberikan kepada seorang pelatih untuk menjalani terapi bersama pakar perubatan, dan juga bayaran akan dikenakan kepada pelatih. Jadi, kita pergi kepada aspek yang keempat, iaitu cabaran petugas di PDK Taman Sri Gombak. Pada lawatan yang telah saya lakukan di sana, saya mendapati bahawa terdapat sesetengah pelatih yang pendiam, misalnya yang boleh mengawal tingkah laku mereka. Namun, terdapat juga pelatih yang tidak boleh mengawal tingkah laku mereka, misalnya pelatih yang mempunyai hyperaktif. Jadi, saya tertanya-tanya bagaimana cara petugas untuk mengawal keadaan kelas. Jadi, petugas itu memberitahu bahawa mereka akan meletakkan pelatih tersebut di kerusi khas dan memakaikan seperti tali pinggang supaya mereka akan tetap duduk di tempat mereka semasa kelas berlangsung. Jadi, selepas tamat kelas, petugas akan membuka tali pinggang tersebut. Akan tetapi, petugas ini perlu meminta kebenaran ibu bapa atau penjaga mereka terlebih dahulu. Sekiranya
penjaga mereka atau ibu bapa tidak memberi kebenaran, petugas tersebut terpaksa membiarkan pelatih berjalan-jalan atau bermain-main di kawasan kelas semasa kelas berlangsung. Tetapi setakat ini, kebanyakan ibu bapa bersetuju dengan inisiatif ini yang dilaksanakan oleh petugas di sana. Jadi, saya telah menerangkan 4 aspek pengurusan. Dan pada kali ini, saya akan menerangkan lagi 4 aspek pengurusan, iaitu yang pertama adalah jumlah petugas di PDK. Umum mengetahui, petugas di PDK Taman Sri Gombak ini adalah seramai 6 orang dan seorang penyelia yang telah saya sebutkan pada pengenalan PDK Taman Sri Gombak ini. Dan seterusnya, jumlah pelatih seramai 40 orang yang terdiri daripada 16 orang dewasa dan juga 24 orang kanak-kanak. Jadi, nisbah petugas dan pelatih di Taman Sri Gombak ini adalah 1:5. Waktu PDK beroperasi bermula pada hari Isnin sehingga hari Khamis, dan bagi petugas pula, waktu bekerja adalah pada pukul 8 pagi hingga 2 petang. Bagi pelatih pula, akan berada di PDK bermula daripada pukul 8 pagi sehingga 12 tengah hari. Jadi, kita pergi kepada kategori pelatih. Antara kategori ketidakupayaan yang terdapat di PDK Taman Sri Gombak ini adalah yang pertama merupakan cerebral palsy, yang kedua adalah autism, dan yang ketiga adalah attention deficit hyperactivity disorder iaitu ADHD, dan yang keempat ketidakupayaan penglihatan dan juga pendengaran. Jadi, saya akan meneruskan pepetangan saya iaitu dalam aspek pengurusan juga, iaitu allowance dan peruntukan kewangan. Jadi, allowance pelatih pada tahun lepas dan tahun-tahun sebelum ini, setiap pelatih akan diberikan allowance sebanyak 150 sebulan. Namun, mulai pada tahun ini iaitu tahun 2024, allowance mereka dinaikkan sehingga 300 sebulan oleh pihak JKM. Jadi, peruntukan kewangan pula yang diperlukan untuk melaksanakan program dan aktiviti di PDK adalah melalui dana daripada pihak pengurusan PDK. Jadi, pihak pengurusan PDK akan melakukan kutipan bulanan sebanyak RM25 bagi setiap petugas. Selain itu, mereka akan mengumpul dana melalui sumbangan daripada ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka di PDK ini. Jadi, antara aktiviti yang dilaksanakan di PDK Taman Sri Gombak ini adalah aktiviti sensori untuk kanak-kanak, aktiviti berkebun iaitu untuk pelatih dewasa, aktiviti pengurusan diri, aktiviti senaman dan juga aktiviti mewarna. Kanak-kanak di PDK ini menjalankan aktiviti seperti mewarna dan aktiviti menyusun blog untuk merangsang motor kasar dan motor halus kanak-kanak ini. Selain itu, aktiviti berkebun dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan, merangsang kognitif serta kemahiran motor semasa menggali tanah. Misalnya, pelatih dewasa boleh mendapat ilmu pengetahuan mengenai tanah, misalnya tanah halus, tanah yang kasar dan jenis-jenis tanah. Seterusnya, aspek pengurusan diri juga ditekankan di PDK Taman Sri Gombak ini. Misalnya, melipat baju dan memasak yang dijadualkan kepada pelatih dewasa. Terdapat juga aktiviti senaman yang dilakukan pada sesi pagi seperti pemanasan diri dan juga regangan untuk pelatih, kanak-kanak serta pelatih dewasa. Jadi, kita teruskan lagi kepada cadangan penambahbaikan. Jadi, berikut adalah cadangan penambahbaikan yang telah dicadangkan oleh saya setelah melawati PDK Taman Sri Gombak. Yang pertama adalah menempatkan pakar terapi di PDK, dan yang kedua adalah meningkatkan infrastruktur sedia ada PDK, dan yang ketiga adalah mewar-warkan informasi PDK secara atas talian. Jadi, kita pergi kepada cadangan yang pertama, iaitu menempatkan pakar terapi di PDK.
Setelah melawati PDK, saya mendapati bahawa pakar terapi berkunjung ke PDK secara tidak tetap. Jadi, cadangan saya adalah untuk pakar terapi ditempatkan di PDK kerana pakar terapi mempunyai kepakaran dalam menjalankan langkah pemulihan iaitu intervensi awal kepada pelatih. Apabila pakar terapi ditempatkan di PDK ini, pakar terapi ini dapat memerhati perkembangan pelatih di PDK. Cadangan yang kedua adalah meningkatkan infrastruktur sedia ada di PDK. Pihak JKM harus memantau serta meningkatkan infrastruktur di PDK dari semasa ke semasa. Hal ini kerana pelatih-pelatih PDK ini telah bertambah serta berkembang seiring dengan usia mereka. Jadi, mungkin infrastruktur yang lama tidak lagi sesuai untuk digunakan. Apabila perkara ini berlaku, petugas menghadapi kesukaran untuk menggunakan alat terapi serta prasarana yang dibekalkan kerana perbezaan had umur. Dan yang ketiga adalah mewar-warkan informasi PDK secara atas talian. Pihak PDK perlulah bergiat aktif dalam menyebarkan maklumat serta aktiviti PDK di laman sosial. Cadangan ini kerana untuk menarik ramai lagi NGO serta masyarakat untuk menghulurkan tangan dalam menyertai aktiviti yang dianjurkan serta memberi khidmat, antaranya pemberian dana, aktiviti khidmat masyarakat iaitu seperti gotong royong atau tenaga pengajar dalam pendidikan. Jadi, secara tidak langsung, orang ramai boleh mengetahui dengan lebih lanjut tentang penubuhan PDK ini. Jadi, tamatlah sudah pembentangan saya dalam aspek laporan tentang PDK Taman Sri Gombak ini. Sekian, terima kasih.